ada. Fran, cari ada bantal sikit belakang. Tak boleh sah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana mengikuti TV Minda Profesor Negara yang bersiaran pada pagi ini daripada Sekretariat Majlis Profesor Negara. Dan tetamu kehormat kita pada hari ini ialah tidak lain tidak bukan tokoh pemimpin pembangkang di Parlimen kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pada pagi ini insya-Allah saya juga akan ditemani oleh rakan saya, iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof, Profesor Sains Politik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan di sini juga kita ada barisan kepimpinan tertinggi Majlis Profesor Negara, terdiri daripada Presiden Majlis Profesor Negara, iaitu Yang Berbahagia Profesor Datuk Radwan Encik Ros, Prof K, Timbalan Presiden Majlis Profesor Negara, para Profesor-Profesor, Tan Sri, Datuk-Datuk dan dia jemputan yang saya hormati sekalian. Pada pagi ini insya-Allah kita akan bahagikan sesi kita kepada 3 bahagian, iaitu saya akan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Presiden Majlis Profesor untuk menyampaikan ucap utama, kata-kata laluan, diikuti oleh YB untuk menyampaikan ucap utama. Dan sesi kedua, saya dan Prof Agus akan mula bertanya beberapa soalan. Dan yang terakhir, kita akan buka kepada hadirin untuk bertanyakan soalan, insya-Allah dalam masa 1 jam setengah lebih kurang, YB. Baik, untuk tidak membuang masa saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Radwan Encik Ros untuk menyampaikan kata-kata laluan. Silakan Yang Berbahagia Datuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan saya sampaikan salam hormat dari warga Majlis Profesor Negara. Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, tokoh negara yang tak perlu diperkenalkan lagi. Rakan-rakan saya, 2 orang moderator hebat, Profesor Datuk Muhammad Agus Yusof dan Dr. Asri, dan para tetamu, kita ada Tan Sri, Datuk Seri, dan juga para profesor yang saya undang. Saya hadkan tidak lebih 30 orang pada hari ini. Dan seterusnya, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, sama-sama kita panjatkan segala rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam keadaan yang sangat sederhana ini, membicarakan topik besar negara. Bagi pihak Majlis Profesor Negara, saya ucapkan banyak terima kasih, setinggi-tinggi penghargaan kepada Datuk Seri atas kesudian untuk datang hadir di tempat kami yang sangat sederhana ini.
bagi memulakan majlis, biar saya kongsi rasa gusar, rasa gelisah para akademik dan juga rakyat umumnya kepada keberadaan negara. Kita sedar kita dalam keadaan menahan COVID-19 yang nampak gayanya masih belum reda, bukan saja di sini, malah di serata dunia. Bezanya, Malaysia selain COVID, kita juga berdepan dengan kecelaruan politik yang memberi kesan kepada aspek kehidupan negara. Kalau kita lihat sektor-sektor negara, ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya, kita akan merasa cemas. Dan kita juga sedia maklum, negara, sistem pemerintahan negara, sistem demokrasi kita ditidurkan sementara sehingga Ogos tahun ini. Dan semasa tidur itu, kita mendapati negara kita menjadi lebih baik dari apa yang kita harapkan. Jadi saya berharap kita boleh bersama membincang dengan secara terus terang keberadaan negara kita, dan seterusnya kita menyuluh ke hadapan bagaimana agaknya tawaran baru atau apa saja yang boleh kita hidangkan untuk membawa negara ke depan lagi. Saya masih ingat semasa kecil selalu didendangkan apa rahsia kejayaan negara, pembangunan negara yang sangat pesat, dan jawapan nombor satu adalah kestabilan politik, dan ini tidak kita miliki lagi. Jadi dengan rasa insaf, dengan semangat tinggi, kita cuba mencari jalan bagaimana, tak kiralah kerajaan ataupun pihak pembangkang, perlu mencari jalan. Dan kami warga akademik ternanti-nanti, sebab suka tak suka pihak politik mempunyai peranan yang sangat besar dalam merencanakan kehidupan warga di negara kita. Jadi sama-sama kita berganding bahu untuk melihat negara Malaysia terus mara ke depan, menjadi tempat rakyat berlindung dan mengecap kehidupan yang lebih sempurna. Dan kita berharap sedikit usaha kita ini akan mendatangkan hasil, memberi pencerahan dalam segala aspek yang kita harapkan itu. Dan sekarang ini kita serahkan, tajuk kita ni memang kita bebaskan, no hold back. Yang kita memang tanyalah. Itu sebab saya bawa moderator hebat ini, dua orang. Datuk Seri kena bersedia, sebab kegelisahan ini perlu disambut. Kegelisahan ini bukan saja kegelisahan warga akademik. Saya bawa pemikiran kepada masyarakat kampung di mana saja mereka berada, di pendalaman umpamanya, dalam keadaan kesusahan ini, jangan dibiarkan mereka terhimpit lagi. Jadi dengan semangat itu, saya serahkan kebitaraan dua orang tokoh kita untuk bersama-sama dengan Datuk Seri bercerita mengenai masa depan negara. Sekian, saya berharap pertama kita semua mengikuti SOP, takut nanti kita dihukum, didenda dan sebagainya, sebab niat baik kita disalahartikan akan juga mendatangkan keburukan. Dan kedua, kita sama-sama berlapang dada. Ini majlis ilmu. Ini majlis yang diandurkan oleh Majlis Profesor Negara. Majlis Profesor Negara, we always rise above. We always like to find ways how we could move forward and getting stronger and stronger, dan juga membela nasib rakyat yang kita sayangi. Sekian, saya ucapkan selamat
bicara dan kita berlapang dada mendengar apa saja cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada bahagia Datuk Presiden. Kami sebenarnya merasa diberi penghormatan yang amat luar biasa dengan kehadiran Datuk Seri pada pagi ini, dan kami juga ingin merakamkan ucapan tahniah kerana Yang Berhormat Datuk Seri baru saja dinobatkan sebagai calon Perdana Menteri oleh Pakatan Harapan. Tahniah Datuk. Untuk seterusnya saya dengan ini mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri untuk menyampaikan ucapan utama. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Profesor Tuan dan rakan-rakan. Tentulah saya rasa terhormat sebagai orang biasa diundang oleh majlis profesor. Jadi bicara pula soal ilmu ataupun secara yang lebih dalam usaha menggalak wacana yang segar dan bebas. Beberapa dasawarsa lalu saya pernah lontarkan idea islah dan nahdah yang saya sebut sebagai renaissance. Ia bertujuan untuk memperkasa rakyat, ya. Bukan saja dari segi politik, budaya, ilmu, pemerkasaan dalam konteks nahdah itu, renaissance itu melibatkan tentunya kekuatan ilmu, kekuatan keyakinan, kekuatan moral, kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Tapi jalurnya tentu melalui reform, islah. In uridu illa al-islah mastata'. Karena dalam usaha kita dengan menerima kenyataan bahawa tanpa hasrat untuk bawa perubahan itu, kita akan terus dalam keadaan terbelenggu, tertekan, ataupun tidak mungkin bangkit daripada keadaan yang selamba sebelumnya. Itu keadaan yang agak lebih lunak. Tapi seperti mana yang dilontarkan oleh Profesor Tuan sebentar tadi, keadaan sekarang kian gawat. Kemelut politik akan menyangkut soal ekonomi dan tentunya juga sosial. Pengangguran kita tahu mencecah hampir 800,000. Jumlah yang paling terkesan anak muda. Sebab itu saya faham, walaupun kami bantah keputusan Kerajaan Perikatan Nasional menghalang anak-anak muda undi 18 untuk menyertai sebagai pengundi yang sah, walaupun semuanya bersetuju. Kalangan yang menentang sekarang dari pelbagai parti, termasuk parti Islam, itu mengundi, menyokong. Sekarang berbalik, melihat politik itu kian dipertikai kerana keberadaan tokoh-tokoh politik yang sentiasa menyanggah dan tidak konsisten, tidak tuntas dalam idea, dan tidak lagi mewakili aspirasi rakyat terbanyak. Bila saya sebut aspirasi rakyat terbanyak, walaupun di majlis ini majlis profesor, tapi saya di antara yang kuat menegur sikap elit politik. Elit politik ini tidak semestinya orang berilmu, ya. Elit politik ini yang didukung oleh elit, sama ada di kalangan ilmu atau politik atau ekonomi, itu sentiasa kadang-kadang mempertahankan kelompok mereka. Dan ini tidak hanya janggal di Malaysia. Kalau kita lihat revolusi Perancis, ya, 10 tahun setelah revolusi Perancis, keadaan petani itu lebih parah daripada sebelumnya. Revolusi Bolshevik melihatkan percaturan dan pergeseran elit politik itu meninggalkan kesan yang sangat buruk kepada rakyat miskin, ya, marhain di bawahnya. Dan ini yang disebut juga dalam kupasan saya ingat baru ni Amartya Sen di India. Walaupun Jawaharlal Nehru menjanjikan Tryst with Destiny, menjanjikan kebebasan, kemerdekaan politik, ekonomi dan sosial, tetapi kesenjangan itu terus berlebar. Jadi isu ini bagi saya isu yang mesti didepani oleh kalangan berilmu, menyanggah dan mencabar norma pemikiran golongan elit politik ini, ya. Saya lihat umpamanya perkembangan mutakhir
dalam negara kita. Ya, pengkhianatan. Kerana ini kelompok yang mengkhianati parti masing-masing sekarang bersekongkol dengan pemerintah. Ya, walaupun saya pertikaikan keabsahannya dan sebagainya, ya, tetapi kalau mereka dapat menentukan hala tuju yang jelas, memberi keutamaan bagi membela nasib rakyat yang terlantar, miskin, usaha mengangkat mutu pendidikan, memartabatkan bahasa, semua ini tidak ada. Tidak ada kesan dari pelbagai kementerian, sama ada dari segi pelaburan atau ekonomi atau bahasa dan budaya, yang menunjukkan mereka itu ada komitmen apa-apa selain daripada mempertahankan kuasa. Dan ini bagi saya satu tragedi bagi rakyat, terutama orang-orang Melayu. Walaupun ini dikatakan kerajaan pertama yang benar-benar Melayu lah, kerana sekurang-kurangnya 90% Melayu. Tetapi bagi saya, yang kita harus ukur itu bukan tokoh Melayu atau jumlah Melayu, tetapi dasar pelaksanaannya, sama ada dapat membela dan mempertahankan rakyat terbanyak. Saya tidak ungkapkan sangat dari segi kaum, dan ini yang kadang-kadang rakan-rakan dari Profesor bertanya. Tetapi saya masih pertahankan seperti mana sudah lihat dalam agenda reform yang saya lontarkan. Kalau kita bicara soal mutu pendidikan dan pendemokrasian pendidikan yang bermutu, bagi saya yang paling banyak menerima manfaat ialah golongan majoriti, dan yang majoriti yang terlantar atau terbiar dan tersisih atau marginalized itu majoriti masih Melayu dan Bumiputra. Kita kata bantras kemiskinan secara serius atau kurangkan kesenjangan. Baru-baru ini saya keluarkan kenyataan tentang dalam ucapan satu conference seminar baru ini tentang laporan Bank Dunia yang terakhir. Ini saya lepas kajian lebih awal oleh Fatimah Kari Universiti Melaya, yang menunjukkan kesenjangan di kalangan masyarakat Cina dan India, Cina dan Bumiputra atau Melayu Bumiputra itu lebih parah sekarang dari dulu. Ya. Melayu dan India lebih parah lagi, mana India lagi tercorot. Ya. Di kalangan Melayu yang kaya, hasil dari apa yang disebutkan sebagai dasar ekonomi baru, yang kemudiannya memihak kepada elit penguasa, bukan kepada rakyat. Ya. Jadi ini juga lebih melebar. Apakah dengan keadaan kepincangan ini tidak memungkinkan kita melakar satu cara dan pendekatan baru? Ini yang saya lontarkan, ya. Datuk Seri, rumuskan, kita sudah. Baik, saya lebih faham. masa. Saya nak tutup sekarang ini dengan menyatakan rumusannya ialah dengan keadaan sedemikian harus menekan kita untuk, terutama golongan elit, bukan elit penguasa, elit ilmu ni, untuk memikir semula pendekatan yang benar-benar mewakili hasrat dan aspirasi rakyat dan memantapkan kedudukan negara tanpa berganjak dengan prinsip murni perlembagaan persekutuan tentang bahasa, agama, hak keistimewaan dan juga kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kalau ini dapat kita rongkai, saya yakin kita akan maju dengan lebih meyakinkan. Terima kasih, Yang Hormat Datuk Seri. Saya akan mulakan dengan soalan yang pertama, Datuk Seri. Memandangkan Datuk Seri baru dilantik sebagai calon PN oleh PH, soalan saya, adakah Datuk Seri yakin akan dapat mengulangi pencapaian Tun M semasa PRU ke-14 yang lalu? Pertama, saya ini dah dewasa sekitar, dan yang disebut bakal Perdana Menteri dah 10 tahun dah. Jadi saya tidak sangat terpukau dengan keputusan-keputusan begitu. Tetapi ia sekurang-kurangnya berikan satu mandat jelas daripada pihak Pakatan Harapan, maknanya blok terbesar dalam negara sekarang ini, untuk menunjukkan dengan prinsip-prinsip yang diketengahkan. Itu pertama. Keduanya, mengandaikan bahawa ada seperanan satu atau dua orang seperti mana dalam pilihan raya yang lalu pun tidak tepat. Iaitu kalau kita lihat 2013, kita lebih dari segi jumlah pengundi kita lebih besar.
2018 saya tidak menafikan peranan Tun Mahathir, tetapi gerakan rakyat itu telah bangkit jauh lama daripada itu, dan dia membantu, dan ucap terima kasih walaupun kemudian dia korbankan. Jadi saya insyaAllah yakin dengan perkembangan sekarang, ekonomi begini, pengangguran begini, nasib Melayu lebih terabai. Jadi saya fikir masa untuk angkat semula. Baik, yang kedua, sebelum saya serahkan kepada Prof. Agus, antara kesilapan Tun M yang paling awal apabila dia menang dan menyusun kabinetnya ialah oleh kerana komponen itu yang besar atau majoritinya daripada DAP, dan DAP, pemimpin DAP dia beri beberapa key position yang utama seperti Menteri Kewangan. Dia menimbulkan kegusaran kepada pengundi Melayu, termasuk juga pelantikan AG dan sebagainya. Apakah Datuk Seri akan bagaimana Datuk Seri akan lakukan dari segi penyusunan kabinet, dari segi TPM saya kata, sekiranya DAP memiliki kursi yang tinggi, daripada key position ini, ketua hakimnya, AG-nya, adakah kerisauan masyarakat Melayu ini akan menjadi prioriti kepada penyusunan kabinet Datuk Seri nanti? Mana-mana kerajaan atau pimpinan yang peka harus melihat kepada kenyataan dan realiti politik yang ada. Apa yang berlaku itu keputusan Tun Mahathir pada ketika itu, saya masih lagi di penjara, tidak banyak proses perundingan, ya. Padahal kalau pengalaman saya dengan DAP berbeda daripada beberapa tanggapan, terutama daripada tokoh Melayu, itu kesediaan mereka berunding dan melihat pada kenyataan itu lebih baik daripada apa yang ditanggapi. Maknanya insya-Allah bila kita menguasai keadaan, kita boleh bincang semula, melakar satu keadaan di mana mereka lihat keperluan untuk menjaga, meyakinkan semua rakyat negara kita. Kita harus yakinkan, ya, majoriti Melayu ini bahawa mereka tidak akan diabai atau tertekan, walaupun dalam kerajaan Melayu sekarang pun teruk tertekan. Dan kepada bukan Melayu yang menjadi warga negara, kita harus berikan satu keyakinan kepada mereka bahawa mereka bukan ini zero sum game, ya. Kita tolong Melayu, kita mesti tekan Cina, ataupun kita bagi ruang kepada Cina, kita miskinkan Melayu. Jadi harus ada pendekatan yang lebih, bagi saya, adil dan seksama. Okay, silakan Prof. Datuk Seri selalu bercakap tentang reformasi. Ya, apa yang perlu kita buat sekarang, kita perlu ke depan dengan reformasi. Datuk Seri sudah ada peluang, Pakatan Harapan sudah ada peluang setelah memenangi PRU 2018. Janji reformasi institusi, janji pelbagai reformasi, tetapi saya tidak lihat ada satu reformasi yang substantif yang rakyat boleh kenang dan boleh pegang pada ketika ini. Nah, kita boleh katakan bahawa tak boleh buat kerana Tun Mahathir pada waktu itu sebagai Perdana Menteri. Apapun pada waktu itu bila ada halangan untuk membuat reformasi ini, bagaimana Datuk Seri berperanan dalam kerajaan PH pada waktu itu supaya reformasi yang diimpikan selama ini dilaksanakan? Apa halangan Datuk Seri? Ya, Tun Mahathir itu ada jasa dia, tapi dia mewakili sosok lama, pemikiran lama. Walaupun dia ikut arus, tetapi dia tak dapat hayati dan tanggapi keperluan merubah institusi, kerana institusi itu diri dan dirosakkan oleh beliau juga. Kita kata kebebasan kehakiman, kebebasan media, ya sikit sebanyak dia bagi, tapi yang merosakkan dulu dia. Jadi oleh yang demikian bagi dia itu susah. Apa yang kita lakukan? Saya ahli parlimen biasa, tetapi saya ada ruang kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali menemui beliau dan menyatakan bahawa kita dapat mandat untuk melaksanakan sesuatu untuk rakyat. Dan saya lebih institusi itu reform okey, tapi bagi saya kalau tanya dari urutan keutamaan, itu mutu pendidikan, kesihatan dan rakyat miskin. Bagi saya itu tak boleh kita tolak ansur. Dan malangnya kita tak dapat sampai ke situ. Kita serah Felda pada Menteri Ekonomi, lingkup langsung tidak ada program. Jadi kalau dia khianat, kita boleh faham. Maksudnya Felda. Jadi bukan saja nak salahkan Mahathir satu orang, ya, memang dia mengemudi nakhodanya. Jadi saya rasa jelas bahawa dia dalam banyak hal juga bertanggungjawab dalam keadaan begini. Tetapi orang-orang yang dipercayainya juga yang mengkhianati amanah, itu jangan kita lupa.
Dalam konteks soalan yang sama, jikalau kita hendak kenang selama 22 bulan PH memerintah itu, apa reformasi terbaik yang boleh kita kenang yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan? Saya boleh katakan permulaan satu sikap umpamanya media dibebaskan dan orang boleh lebih terbuka, lebih bebas. Kemudian badan kehakiman ada percubaan untuk dapat lebih integriti, walaupun memang dipertikaikan. SPRM dalam banyak hal, walaupun saya di antara yang kuat menegur SPRM pada ketika itu, kerana SPRM ni kalau rasuah pemimpin UMNO dan YMDB, yang lain boleh ditutup. Itu persepsi itu tidak bantu. Jadi ada permulaan kecil tapi harus dilonjakkan. Itu yang pertama yang Datuk Seri bagi ucapan tadi tentang reform. Yang kedua, Datuk Seri menyentuh tentang undi 18. Ya, undi 18 itu diluluskan semasa kerajaan Pakatan Harapan dahulu, dan sekarang ini kerajaan sudah bagi tahu bahawasanya akan ditangguh sampai tahun 2022. Soalan saya, apa halangan sebenarnya yang telah dinyatakan oleh Menteri Undang-Undang tak boleh buat lagi kerana kena dapat kelulusan kerajaan negeri, kena pindah undang-undang tubuh negeri dan sebagainya? Betul ke kita kena pindah undang-undang tubuh negeri itu untuk anak muda 18 tahun mengundi, Datuk Seri? Soalan pertama, tekad politik ada atau tidak? Kita dah luluskan setahun setengah yang lalu. Ya. Setelah setahun setengah kita kata ada kekangan-kekangan ini, bagi saya satu penipuan, tidak benar pendekatan. Kalau benar dilakukan, SPR itu alasan dia dua. Kalau dia diberi amanah 1,5 tahun yang lalu, apa yang tidak benar? Bukan maknanya SPR kata, dia kata kerajaan Perikatan Nasional sebut ini salah ataupun tunggu SPR. Setelah 1,5 tahun, kalau SPR tidak boleh buat jawapan, dia dua alasannya. Sama ada dia incompetent atau dereliction of duty. Dan kalau dua-dua ni, mana tukar? Suruhanjaya SPR itu kalau dah tak layak, tukar. Bagi tempoh apa? 3 bulan, 6 bulan, boleh lakukan. Kalau benar dia kata some technical points tentang Dewan Undangan Negeri, ya, beri cadangan sekarang. Apa yang jadi masalah? Technical pointnya ialah pengundi 18 tahun itu untuk layak mengundi mesti dipindah undang-undang tubuh negeri. Undang-undang tubuh negeri ini dia buat darurat, memang tak boleh buat mesyuarat. Itu satu masalah. Bagi saya, ada cadangan draft pindaan, bagi tempoh 2 minggu, dia boleh buat sidang 2 minggu dan lulus. Apa dia masalahnya? Sebab semua pimpinan parti yang di Dewan Undangan Negeri, di peringkat pusat, semua dah mengundi, menyokong. Jadi maknanya alasan itu bukan alasan yang munasabah. Itu hanya helah takut kepada kesedaran kebangkitan anak muda. Okey, soalan terakhir daripada saya ini soalan asli, bukan daripada dipetik daripada ucapan awal Datuk Seri. Sekarang ini timbul isu yang pertama ialah tentang rakaman audio. Datuk Seri Saya dah agak lah. bercakap dengan Datuk Seri Zahid, dan kedua-dua tokoh ini telah menafikan bahawa mereka terlibat, mereka terlibat dalam pembikinan audio ini. Well, soalan saya, itu suara Datuk Seri Zahid atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, Datuk Seri dan Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Zahid biarlah. Datuk Seri sudah bercakap 2 malam lepas bahawa akan buat laporan polis. Sudah buat ke laporan polis? Itu 2 soalan saya. Yang soalan yang pertama, apa isu dia? Mengeluarkan, mengintip satu rakaman, itu satu kesalahan. Siapa yang lakukan? Kalau benar, tulis. Keduanya, apakah benar kerajaan ini yang sibuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi, riuh rendah ni, tak pernah cerita, tak pernah dengar pasal video dan audio yang lain? Banyak. Nampaknya sekarang ini dia nak jadi modal politik dia untuk hebahkan kononnya Anwar Zahid. Baik. Siapa tak dengar lagi video, audio, saya tak mau cakap pasal video sensitif, audio Tan Sri Muhyiddin yang sebut dalam tentang kaitkan nama Yang di-Pertuan Agong, kaitkan akan beri jawatan menteri kepada UMNO dan JLC. Maknanya pemimpin UMNO boleh dibeli. Sebab itu dia tengok kadang setengah menteri itu melompat sekarang. Sebab
nak jaga kedudukan, bukan nak jaga ahli UMNO atau rakyat Melayu yang kononnya dia wakili. Bagi saya itu soal prinsipalnya. Ya, soal laporan memang saya belum, sebab saya baru balik daripada Port Dickson, ya. Tapi saya sekarang memikir secara serius, ya. Apa isu dia? Isu dia nak alih daripada rasuah yang menular sekarang, penggantungan parlimen dan pengabaian dasar dan nasib rakyat. Ini yang dia nak alih. Satu, lantas audio itu menjadi satu utamaan. Apa isi masalah? Kalau betul, apa masalah dia? Ada khianat di situ, ada rasuah di situ, ada kesalahan jenayah? Tidak ada. Bukan itu, bukan masalah apa masalahnya. Saya sendiri pun tidak ada masalah. Soalan saya very simple. Apakah itu Datuk Seri atau bukan? Baik. Yang Kalau kedua, adakah Datuk Seri sudah buat laporan polis atau bukan? Very straightforward. Kalau tak ada masalah, apa yang masalah nak bangkitkan dalam majlis macam ni? Apa masalah untungnya bagi rakyat? Saya dah sebut buat kenyataan. Zahid, Datuk Seri Zahid dah buat kenyataan. Cukup. Move on. Masalah negara ini apa? Masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah keyakinan rakyat, terutamanya Melayu Bumi Putra. Ini yang mesti ditangani. Saya tambah satu soalan lagi. Sebab dia, saya ingat ini yang terakhir daripada saya, tapi saya tambah lagi satu. Beberapa hari lepas, Kuli bagi tahu bahawa saya tidak nafi during your time semasa menjadi Menteri Keuangan, bajet balance seimbang dan ekonomi negara pada waktu itu berkembang. Tapi 2-3 hari lepas, Kuli bagi tahu bahawa kalaulah Datuk Seri kembali menjadi Perdana Menteri, give you 3 days bankrupt negara. What's your comment on this? Tak apalah pandangan Kuli, tapi saya ingat pandangan dia sebab dia kata Anwar ni terlalu banyak bercakap soal nak bagi peruntukan pendidikan, kesihatan, rakyat miskin yang banyak. Saya nak jawab begini, belum ada sejarah dunia daripada zaman purbakala sampai sekarang di mana maharaja ataupun presiden atau Perdana Menteri yang menyebabkan negara itu bankrupt kerana membantu rakyat. Dia bankrupt sebab rasuah, bankrupt sebab perang, dana perang dan sebagainya. Tapi belum ada dalam sejarah negara itu muflis lantaran pemimpinnya itu terlalu asyik untuk membela dan membantu rakyat. Saya tambah lagi. Bila bercakap tentang membantu rakyat ni, Datuk Seri akan bercakap tentang pendidikan, tentang perumahan, tentang kesihatan. Boleh bagi tahulah apakah yang Datuk Seri nak buat untuk 3 perkara ini secara ringkas. Ya, ini untuk rakyat dan kesihatan. Apakah percuma ataupun bagaimana? Yang Datuk Seri cakap ini yang Datuk Seri nak buat. Kita ambil pendidikan. Kita tahu mutu pendidikan. Walaupun sedang angka-angka survey universiti ini, saya tidak sangat tertarik dengan hal demikian. Tetapi tumpuan kita diraih peringkat pendidikan dasar, ya, itu untuk memberikan ruang, ya. Kerana bagi saya selalu tekankan tentang konsep keadilan ni apa dia, ya. Ya. Setengah orang cakap meritokrasi. Saya berdebat dengan kawan-kawan saya dalam Pakatan Harapan ni. Meritokrasi itu ada batas dia. Michael Sandels buku baru ni, meritokrasi, ya. Itu penting sebab you sebut meritokrasi, you tak sebut fairness. You sebut meritokrasi sekolah di Manik Urai dengan sekolah di Kuala Lumpur yang terbaik. Tentulah kalah kita. Jadi sebab itu meritokrasi itu mesti diimbangi dengan justice as fairness. Jadi saya dari segi pendidikan, kita mesti berikan peruntukan mengangkat balik pendemokrasian pendidikan bermutu itu, tidak hanya memilih sekolah-sekolah terpilih. Itu satu. Kesihatan begitu juga. Saya selalu cerita pengalaman saya dengan Erdogan. Bila Erdogan baik daripada sakit, dia undang saya daripada kanser, ya. Terus dia kata kepada saya kata alhamdulillah, doa semua baik, dia sihat. Tapi dia kata, saya rasa sangat terkesan dan terkilan sebab saya dapat kemudahan terbaik. Saya Perdana Menteri, masa itu Perdana Menteri belum Presiden, spesialis terbaik, kemudahan terbaik, hospital, semua terbaik. Tetapi saya kata, dah saya sihat, saya kata alhamdulillah. Saya teringat bagaimana kampung di Natolia.
Jadi kesihatan itu kesenjangan kita lihat dari segi gaji, kesenjangan daripada orang yang berpendapatan tinggi dan VVIP sepertinya vaksin. VVIP dah dapat, orang kampung tunggu tak bila zaman kita nak dapat. Ya, jadi saya nak akhiri ini tentang bahawa Erdogan kemudian beritahu saya, dia kata dia minta Menteri Keuangan jumpa saya esoknya, dia kata dia nak ada massive reform dalam health ni. Setiap hospital di desa ataupun di kota kecil mesti diberikan kelengkapan terbaik, kalau tidak I cannot exist as a Prime Minister of this country. Period. Datuk Seri, kita telah dengar banyak dekad Datuk Seri champion soal kemiskinan, soal kesenjangan, soal masyarakat marginalised, masyarakat terpinggir. Tetapi dalam beberapa siri pilihan raya umum yang lalu, Datuk Seri PKR sendiri di kawasan-kawasan marginalised ini, di kawasan-kawasan terpinggir sini, tidak diterima oleh masyarakat. Apa yang menyebabkan kali ini Datuk Seri rasa kita panggil the blue wall, the green wall, seperti di north of peninsula kita, di Sabah, pinggiran Sabah dan Sarawak. Bagaimana Datuk Seri rasa produk Datuk Seri kali ini, kesenjangan, kemiskinan akan diyakini oleh masyarakat ni? Atau Datuk Seri rasa ada berlaku suatu yang strategi yang cukup silap bagi pihak Datuk Seri atau PKR sendiri yang menyebabkan produk Datuk Seri ini hanya diterima oleh urban middle class and the rich, ada non-Malay? Komen tu. Sebab saya tak ada dulu hubungan baik dengan majlis profesor, sebab tu saya dan maknanya cara objektif negara kita, terutama masyarakat Melayu ya, umumnya itu sudah lama dengan base di desa UMNO ya. Saya juga dari dan keluarga UMNO. Saya tidak, permusuhan saya itu bukan pribadi atau parti, tapi so prinsipal. Dan beberapa pockets itu pas. Jadi untuk menembusi itu dia mengambil waktu ya. Tapi seperti yang kita tahu, nak kata tak dapat tembusi, banyak kawasan desa yang kita tembusi, banyak di Port Dickson atau Matampau dulu. Bukannya mengundi daripada bandar dan desa, ada juga yang di kampung dalaman, seperti mana kita menang macam di Kuala Kedah ya. Di Merbuk, itu kawasan desa mana ada. Jadi saya terima teguran Dr. Sri bahawa perlu ada sesuatu yang lebih ya. Pertama, memadamkan prasangka yang berat tentang kita ini sangat multiracial, ada orang kata liberal, plural, itu asakan yang diberi kepada saya. Dan sudah juga tahu bahawa saya sepanjang 20 tahun ni kena asakan yang sangat parah. Tetapi saya terima teguran bahawa kita harus lakukan sesuatu yang lebih untuk menyantuni rakyat di bawah. Bukan saja dari segi mengungkapkan permasalahan ini, tetapi untuk menyantuni di bawah supaya mereka benar-benar faham dan hayati. Dari pengalaman saya di bawah tu Sri, orang yang tak ada pendidikan, orang yang berumur, mereka tak percaya apa yang Datuk Seri dituduh oleh rejim terdahulu, tetapi tidak menyeluruh. Baiklah, itu satu. Yang kedua, yang seterusnya ialah menyambung dialog kita beberapa bulan yang lepas. Di hujung-hujung tu Datuk Seri bercakap berkenaan dengan kompetensi politician, bukan saja negara kita tapi di seluruh dunia, yang Datuk Seri sifatkan karismanya lemah dan moralnya tidak dilihat oleh masyarakat. Dan dalam konteks negara kita 2 tahun ni akibat lompat parti dan sebagainya, masyarakat telah ada semacam satu kefahaman yang pemimpin politik ni tidak boleh diharap menjaga kepentingan diri dia sendiri itu pada peringkat masyarakat. Dari segi kita lihat pelakuan ahli politik ni seperti telah ada satu solusi yang masalah masyarakat ni baik kita biarkan pada masyarakat aja untuk selesaikan. Cuma yang ada kita lihat bisi-bisi ni adalah untuk menang pilihan raya, kempen. Sebelum menang ni bercakap pasal kemiskinan, pasal nak tumbuh ekonomi dan sebagainya. Tetapi bila ada kuasa, seperti beberapa hari lalu Menteri cakap, bila orang sebutkan Datuk, graduan keluar universiti, gaji masih lagi macam tahun 90-an. Apa dia jawab? Bersyukurlah kita ada kerja. Saya nak tanya Datuk Seri, adakah Datuk Seri berbeza dengan orang-orang seperti ini yang telah seperti membuat conclusion
They already give up about solving the society problem, tetapi lebih kepada untuk mengajak kita kekalkan kestabilan. Kita bersyukurlah, kita terimalah jasa orang-orang dulu. Ya, yang mengukur upaya kita tentulah rakyat, ya, khalayak, bukan saya. Tapi saya tentunya tidak dilihat sebagai mewakili acuan elit penguasa. Itu soal sikap saya terhadap rasuah, sikap saya terhadap masalah kemiskinan, ya. Itu memang menyebabkan saya itu paling sukar untuk menembusi kekuasaan. Dan saya terima kenyataan itu. Kerana saya berbeza pendapat, ya. Macam ini, kalau benar siswa Azhar begitu, apa tak boleh terus terang kata ini langkah-langkah kita ambil, akan kita lakukan. Tidak ada keikhlasan di situ. Gaji dia terus tinggi, tak mau kurang, dan itu soal gaji masih lagi orang heboh soal gaji. Tapi sebenarnya kalau saudara lihat sekarang, bila darurat diumumkan dan laksanakan, kemudian dibatalkan proses tender biasa, itu perombakan itu berterus menerus. Dan saya rasa paling mual dan mengaitkan bila dikaitkan sebagai kerajaan Melayu atau Islam, tetapi yang terus melakukan kebobrokan yang memalukan, ya, yang menghina agama dan budaya bangsa kita. Budaya Melayu ini budaya yang ada etika, ya. Melayu ini, ya, tengok bahasa dia, kesantunan dia, etika itu tinggi. Jadi jangan guna punya payung Melayu untuk merompak kekayaan dan memperkayakan diri dan sanak saudara kamu. Dulu jaga anak-anak, sekarang anak menantu. Semua orang tahu, dan tidak ada langsung rasa bersalah dan malu. Dan bagi pula kuliah-kuliah, gaji tak apalah, tak miskin. Baru ni Menteri Kewangan jawab pula, oh kita transparent sebab kita umumkan jumlah peruntukan kewangan. Ini betul-betul memperbodohkan rakyat. Transparansi ialah ketelusan bila kita benarkan ada perbahasan, ada pertikaian. Harga kontrak ini 1 bilion, mengapa jadi 1.3 bilion? Mengapa tidak ada tender? Mengapa diberikan tiap Perdana Menteri yang datang ini dia jaga kelompok-kelompok memperkayakan? Yang dapat berapa ratus juta, berapa bilion ringgit begini, ya. Tetapi sebab Dr. Sri benar, sebab maklumat ini kadang-kadang tak sampai ke bawah. Dia hanya dapatkan RM100 sebelum pilihan raya. Sebab itu saya katakan uncharismatic, low moral profession ini. Sebab kita mesti ada keyakinan, mustahil Allah jadikan kita manusia begini dan tenaga pemikir begini tak boleh ada kekuatan untuk. Okey, Datuk Sri, kita balik pada soalan Dr. Asri tadi. Sekarang ini tentang gaji siswa Azhar yang sama seperti puluhan tahun yang lepas. Yang kedua ialah soal siswa Azhar yang tidak ada pekerjaan. So andaikan Datuk Sri sekarang ni berada di puncak kuasa, apa yang Datuk Sri nak buat? Saya fikir dia pertama tentulah menjana, memacu pertumbuhan. Kita kena beri keyakinan pelaburan domestik, pelaburan luar. Ini basic economics. Okey, so Datuk Sri akan naikkan gaji siswa Azhar? Dia ada proses dia. Bila perkara itu datang, then confidence ada. Tapi kalaupun kita dalam keadaan yang paling miskin keparat, menteri-menteri, Perdana Menteri janganlah macam tidak ada apa-apa kesan. Dia menteri biasa juga, gaji lumayan dan belanjanya sebagainya. Jadi kita mesti potong dari atas. Bank, moratorium susah, pekerja dibuang. Tapi saya keluarkan kenyataan, keuntungan bank itu berbilion-bilion ringgit tidak terjejas dalam masa ekonomi pandemik ini. Tetapi Menteri Kewangan itu kerja dia pertahankan bank, bukan pertahankan rakyat. Jadi kita, kalau kita ambil alih, kita kena ubah soal. Selamatkan bank, ya, tapi jangan selamatkan bank sampai dia untung berbilion dan rakyat miskin. Itu ya. Jadi yang siswa Azhar tadi, yang gaji tadi bagaimana? Ya, tapi ya, dia tidak tentulah. Kalau saya jawab, oh semua gaji siswa akan dinaikkan sebaik saya, itu kan jawapan yang tidak bertanggungjawab. Saya rasa mungkin masuk Prof Hago tadi, Tuan Sri, adakah kerajaan
boleh mengurus kuasa pasaran. Sebab yang berlaku di negara kita macam kebanjiran pekerja asing dan sebagainya, ini yang menyebabkan, sedangkan kerajaan telah banyak polisi, tapi kita tahu toothless kerajaan ni. Kalau kerajaan ini kita kata cukup keiltizaman alat dan sebagainya, DEB itu sudah lama berjaya. Tetapi di mana-mana menunjukkan kuasa kerajaan tu terlalu minimum dalam usaha untuk regulate the market, tu pastikan Kuasa dia minimum, Dr. Asri, sebab corrupt. Sebab tidak ada tekad politik yang jelas. If you are not corrupt, you gunting, you boleh berhentikan ini ejen-ejen pekerja asing daripada kelompok kita. Dia ratus puluh juta dia punya agency fees. Itu kalau dia mesti ada dasar akhlak dan etika yang kuat. Itu baru kita boleh ubah. Bagus. Kalau tidak, kita kata ini bukan soal sebagai satu aspek. Saya yakin kalau pimpinan ini punya etika dan akhlak, tegas menolak rasuah, ini puluh bilion. Baca saja laporan ketua audit negara tiap tahun. Ketirisan yang berapa? Belasan bilion minimum. Ada yang kata puluhan bilion. Berapa peruntukan untuk rakyat miskin tiap tahun? 52 bilion. Apa sampai kepada orang miskin? Jadi sebab itu bagi saya, ia tekad politik dan politik yang tegas menolak rasuah. Okey, saya ini soalan tadi saya tanya Datuk Seri itu atas soalan Dr. Asri. Ini soalan saya. Okey, selalu Pakatan Harapan ini menuduh kerajaan Perikatan Nasional terbentuk kerana pintu belakang, kerana khianat, kerana lompat parti. Datuk Seri boleh terima tidak sebuah kerajaan lompat parti gini? Semestinya tidak. Semestinya tidak, kan? Tapi saya nak tanya Datuk Seri satu soalan. Kalau kita tidak boleh menerima kerajaan lompat parti, apa guna Datuk Seri keluar dalam press conference selalu bagi tahu cukup nombor, cukup nombor. Cukup nombor itu seperti Datuk Seri juga nak membentuk kerajaan melalui lompat parti. Tak betul. Sebagaimana itu? Tak betul. Kita tidak bangkitkan soal lompat parti. Pertama, mandat itu kepada siapa? Mandat kepada Pakatan Harapan. Apa janji dalam pilihan raya? Janji pilihan raya Mahathir sementara, kemudian Anwar. Ya. Saya kata kita teruskan mandat itu. Kemudian yang sependapat, dukunglah itu. Bukan maknanya dia kena khianat dan lompat. Dia ikut keputusan. Tak boleh dia cerita lebih daripada itu. Nanti kajian sains politik setelah berlaku kita boleh cerita. Okeylah, strategi. pada saya jawapan itu tergantung, tetapi biarlah saya pergi pada soalan yang kedua. Dia Tidak tergantung. Soalan sama ada kita terima pengkhianatan atau tidak. Tak ada, Saya jawab no. lompat parti untuk membentuk kerajaan, kerajaan pertengahan penggal, Datuk Seri. Tak payah lompat parti. untuk bentuk kerajaan. Perlu pilihan raya. Perlu pilihan Kalau raya. pilihan raya. Kalau tidak pilihan raya, tak payah lompat parti. Kita bincang lah. Okey, nanti saya serahkan pada Baik, ya, Profesor kita, nak bertanya soalan. Saya nak tanya soalan yang satu lagi, Datuk Seri. Dia kemarin kerajaan telah buat keputusan bahawa kita akan panggil Sabah dan Sarawak sebagai wilayah. Ya, dia ada implikasi undang-undang atau apa kesannya kepada persekutuan kita ini, Datuk Seri, dengan kita kerajaan umumkan kemarin bahawa kita setuju untuk Sabah dan Sarawak itu dipanggil wilayah. Ya, ini kerajaan ni dia desperate. Dia pergi ke Sarawak, dia setuju dengan Sarawak. Dia pergi jumpa Cina, setuju dengan Cina. Jumpa kampung. Dia tidak ada any clear policy. Baik. Tapi kalau perjanjian Malaysia 1963 itu menyebut negeri-negeri Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi pada penafsirannya, kedudukan Sabah dan Sarawak bukanlah sama dengan negeri-negeri, satu negeri, tapi dengan Semenanjung. Jadi saya bagi itu tidak ada pertelingkahan, ya. Sama ada guna istilah wilayah Semenanjung, wilayah Sabah Sarawak. Tetapi ini harus diikut dalam proses perundangan dan perlembagaan dan dibahaskan oleh Parlimen. Biar ahli Parlimen Sabah Sarawak beri pandangan dan kita beri hujah. Jadi dia dapat satu konsensus, a national consensus untuk menerima penafsiran yang tepat mengenai perjanjian Malaysia 1963. Bukan haru biru, celaru, serabut macam sekarang ni. Apa yang haru biru dengan kenyataan Sabah dan Sarawak itu wilayah? Kerana dia spontan. Tak ada perbincangan, tidak ada perbahasan di Parlimen. Yang apa? Kita ni ada sistem apa ni?
sistem presiden atau Perdana Menteri mutlak. Kalau itu sebagai keputusan pentadbiran, apakah Pentadbiran dia keputusan pentadbiran, bukan keputusan dasar, bukan keputusan yang menyangkut perlembagaan, penafsiran, perjanjian dan juga perlembagaan, kerana istilah semua itu melibatkan pindaan perlembagaan. Okey, saya sudah tahukan. Baik, saya rasa itu segmen kedua kita, dan kita akan terus pada segmen ketiga, iaitu kita akan menerima soalan daripada para hadirin sekalian. Kita Dr. Asri, kita mula lambat tadi, kita masih ada lagi 10 minit untuk tanya Datuk Seri. Rugi kita guna 10 minit ini, kita tanya kita dulu, biar baru kita bagi peluang pada penonton. Penonton ramai, kemudian kita tanya balik. Okey, saya harapkan soalan tu biar tepat, ringkas. Kemudian sila nyatakan nama daripada mana. Silakan Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Saya Abdul Hafiz Bakar. Saya nak tanya satu tentang ada parti, Datuk Seri naik bagi UMNO. Sekarang saya tengok ahli-ahli UMNO semua berpecah. Sekarang daripada satu parti UMNO sudah berpecah 9. Apa pandangan Datuk Seri? Datuk Sri, kita kumpulkan soalan 2-3 boleh? Saya silakan Prof. Kamarul. Ini Dr. Kamarul. Terima kasih. Nama saya Ahmad Ismail. Okay. Hari ini saya pakai baju Majulisan Negara yang lama. Saya juga adalah Presiden Persatuan Pecinta Alam Malaysia. 80 tahun umur dia. Cuma saya nak divert sikit lah perbincangan kita. Saya lihat Datuk Seri bercakap tentang perjuangan Melayu, kita bercakap tentang pendidikan, dan satu yang saya menunggu, alam sekitar. Saya nak mulakan dengan perjuangan Melayu yang asas. Pagi tadi saya terbaca wasiat Raja-Raja Melayu 1 dan 2, dan disebut tentang hutan-hutan dan sebagainya. Sekarang ni saya fokuslah kepada Kuala Lumpur misalnya. Berapa banyak rizal Melayu di Kuala Lumpur hilang, dan bagaimana kaedah menggantinya. Saya ada formulanya dan idea, tak tahu diterima atau tidak. Mana-mana hutan yang masih hijau di Kuala Lumpur kita jadikan rizal Melayu, dan Kuala Lumpur mesti membayar dari segi ekosistem servisnya. Kemudian tabung itu diwujudkan untuk membela nasib orang-orang Melayu di Kuala Lumpur dari segi ekonomi dan seterusnya. Yang kedua, isu STEM, pendidikan. Saya meneliti apa yang semasa Datuk Seri menjadi Menteri Pendidikan dan Timbalan Perdana Menteri, yang mana saya terlibat langsung dengan pembangunan matrikulasi, dan saya lihat sampai sekarang kita belum berjaya mencapai 60-40. Ini mesti kita suarakan secara lantang untuk menghadapi masa depan negara yang maju. Yang ketiga ialah isu alam sekitar, alam semula jadi. Dalam kedudukan politik yang tidak stabil sekarang, ekonomi yang merudum, dan merudum dari segi pandangan saya kerana demand dan discussion, hutan terus ditroka, dan keseimbangan yang kita janjikan kepada negara antarabangsa menjadi cabaran, dan bagaimana kita ingin melihat seterusnya. Dan di samping itu saya juga aktivis di tempat yang berhormat sebagai ahli parlimen, Port Dickson, dan kita melihat Port Dickson sebagai tumpuan pelancongan, dan alam sekitar merupakan sangat penting, dan bagaimana kawasan pantai kita itu tidak dijaga dengan baik sesuai dengan tarikan pelancong di Port Dickson. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi soalan sebelum saya bagi Datuk Seri jawab. Silakan, Prof. Ya. Azizuddin, Prof. Azizuddin. Okey, silakan. Banyak. Dia yang pertama soal UMNO ni, Prof. Latif. UMNO lah kena bincang. Saya dipecat ini UMNO, dan ambil keputusan untuk luncurkan keadilan sebagai wahana dalam perjuangan. Tapi dalam UMNO ini, kalau perhatian saya, bukan masalah yang pecah-pecah dulu, tapi dalam parti itu harus ada disiplin dan muafakat dia dalaman, ya. Dia tak boleh umpamanya
orang bertindak umpamanya dalam hal yang seperti mana kita lihat, lebih banyak nak pertahankan jawatan dia, kadang-kadang bercakap menyentuh sok-sok audio ni pun bagi pihak parti lain, ataupun bukan parti lain sangat, bagi dia nak pertahankan kedudukan sebagai menteri, ya. Padahal kita tahu juga rekod masa mereka berkuasa itu dengan pelbagai kes tuduhan rasuah yang belum dijawab, ya, dan kekayaan-kekayaan yang dipunggah begitu rupa. Orang tak akan lupa begitu rupa. Tapi ini soal dalam UMNO lah, biar UMNO putuskan. Soal sudah Anwar tadi, soal pertama, soal reserve Melayu dan sebagainya, itu harus diputuskan. Kita kalau di negeri-negeri yang kita jaga, umpamanya Selangor, memang hal ini di tanah reserve itu yang diambil, itu mesti diganti seperti mana dalam peruntukan perlembagaan. Itu tidak harus dipetikai, sehingga kalau kita pindah perlembagaan, ya. Yang kedua, soal alam sekitar ini memang saya tidak sebut, tapi dari segi dasar kita Pakatan Harapan itu kuat. Sebab itu dalam beberapa tindakan yang dilakukan termasuk di Selangor, kita telah memberikan nasihat yang jelas kepada pimpinan Selangor supaya jangan terlibat dalam kegiatan yang boleh merosakkan, ya, hutan simpanan dan sebagainya. Tentang Port Dickson segi pantai, ya, memang ada satu langkah yang kita memang ada rencana pemetaan pembersihan, dan EIA yang sangat strict untuk menolak projek-projek yang kita anggap mencemarkan, ya. Tetapi ini yang masih dilakukan. Yang satu lagi tadi ada di PD. Ya, STEM. oh, yang itu satu cadangan awal yang kita boleh bincang lah. Saya tak pasti bagaimana nak laksanakan. Dah bagi soalan lain tu, ya. Sorry. Okey, saya silakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizuddin. Saya ada 3 soalan kepada Datuk Seri. Soalan politik, ekonomi dan juga soalan tentang golongan akademik. Soalan politik, melihat pada senario sekarang, memandangkan Barisan Nasional mungkin bergerak sendiri, tidak bersama Perikatan Nasional. Dan saya kalau melihat senario begitu, saya meranjangkakan mungkin akan berlaku 3 atau 4 ataupun 5 blok pada PRU yang akan datang. Blok Perikatan Nasional, blok Barisan Nasional, blok Pakatan Harapan, dan kemudian juga blok warisan yang mahu masuk muda dan pejuang dalam tu, dan juga blok GPS. So dalam pengamatan saya, politik yang begini, kesan daripada kejatuhan sistem coalition party BN dan juga Pakatan Harapan, dan kalau melihat pada negara luar, dia akan berlakunya pertembungan ataupun kita menjangkau pada sistem multi-party system yang kita akan hadapi akan datang pada PRU. Dan ini tidak menjaminkan siapa-siapa parti pun mendapat majoriti dalam pilihan raya. Jadi apa pandangan Datuk Seri melihat adakah ini sekiranya ini berlaku, dan adakah akan berlakunya kerjasama antara blok selepas pilihan raya berbanding dengan sebelum pilihan raya bagi memastikan majoriti cukup, Dan mungkin itu juga pandangan yang tadi Datuk Seri nyatakan bahawa tidak akan berlaku lompat parti, tapi lebih pada gabungan blok untuk membentuk kerajaan yang majoriti. Adakah itu dalam pemikiran Datuk Seri sekarang? Itu soalan pertama. Yang kedua, dasar DEB, kita tahu banyak gagal, banyak berjaya, tapi yang gagal atas kerana leakages. Dan juga satu perkara lagi yang dilihat gagal DEB adalah kerana wujudnya gap antara kaya dan miskin. Jadi macam mana Datuk Seri nak menghadapi situasi ini, gap yang agak antara kaya dan miskin, termasuk dalam kalangan orang Melayu sendiri, ada gap itu. Jadi adakah kita memerlukan satu lagi social engineering untuk memastikan gap itu dikecilkan? Itu yang soalan saya kedua. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan peranan intelektual macam MPN ini. Adakah apa Datuk Seri nak lihat peranan kita ni bagaimana, dan bagaimana nak memperkasakan golongan ini supaya mendongkong kepada agenda kemakmuran negara ataupun agenda untuk menjadikan negara kita jadi negara yang maju pada masa akan datang. Jadi apa yang Datuk Seri nak lihat peranan yang kita harus mainkan golongan akademik, golongan intelektual untuk memacu dan membantu negara ke arah kecemerlangan tersebut? Itu soalan saya. 3 soalan. Ya, yang pertama politik betul. Dia
dengan melihat kenyataan sekarang, mungkin jawapannya ialah coalition politics seperti yang dilakukan oleh PH bagi induknya, tapi kita juga membuka ruang untuk berbincang, tapi janganlah korbankan prinsipnya. Jadi sebab itu kita mesti letakkan syarat-syaratnya. Umpamanya yang utama ialah tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Negara ini bagi saya rosak sangat kerana kita terlalu toleran dengan corruption. Kalau jadi pemimpin itu bila dia bersara atau akhir mesti sebagai billionaire, anak menantunya semua dapat kontrak. Ini mesti dihentikan, cukuplah ya. Jadi kalau syarat-syarat ini dipersetujui, kemudian juga tentang prinsip perlembagaan, soal bahasa, soal agama Islam, agama persekutuan dan raja-raja dan hak keistimewaan, itu juga harus menterai. Kita dalam bila perundingan saya awal dengan DAP itu memang saya minta ditandatangan supaya tidak timbul pertikaian, walaupun banyak orang masih pertikaian, tapi memang ada perjanjian bertulis ya. Itu coalition politics. Yang kedua tadi soal DB. Di dasar ekonomi baru, saya sebut, saya di antara sejak saya di ABIM lagi saya pertikai ya. Tidak ada segi mobiliti sosial. Banyak kawan-kawan saya tenaga akademik, kawan-kawan kita memang berbalah daripada saya kata dalam 80-an lagi. Sebab kita tengok peristiwa Baling itu, marhum Tun Razak luncurkan DAB tahun 71 dan saya sokong, bukan saya nak dolak dalik sini kepada masyarakat Melayu Cina, saya sebut saya sokong sebab saya lihat keadaan masa itu memerlukan suatu social engineering. Tapi bila soal kemiskinan ini tanpa mengira kaum, very important yang kadang-kadang kita ignore. Kemudian peristiwa Baling 74, kejutan 3 tahun selepas peluncuran DAB, rakyat miskin bangkit kerana mereka rasa terabai. Bagi saya, kalau saya lihat secara positif, dia membuktikan kepada negara, pada semua kaum, bahawa kalau kita tak handle, dia juga akan menjadikan satu emotif political explosion ya, social political explosion. Baik, jadi sebab itu bagi saya dari segi mobiliti sosial, pendidikan umpamanya, itu kejayaan besar, saya tidak nafikan ya. Ratusan ribu yang mendapat pendidikan itu justru kerana suatu polisi yang jelas tentang dipanggil affirmative action policies ya. Tapi sekarang setelah begitu lama, apakah tak boleh kita ambil satu sikap dan pendekatan memperbaiki, memperhalusi, melihat supaya dan setelah 60 tahun lebih merdeka, supaya jangan ada orang miskin India atau Cina atau Iban atau Kadazan yang merasa dia itu terpinggir atau terbiar. Jadi saya ambil pendekatan begitu ya. Dan kerana saya rasa dia tidak langsung mengurangkan impact dan keberhasilan kepada masyarakat Melayu Bumi Putra. Soal kontrak sekarang ni, bila pelaksanaan dasar baru ni, dia lebih memihak kepada kontrak. Kita tanya, kalau bincang-bincang dia tahu tokoh dia, orang politik, elit-elit ni semua, macam mana tak dapat kontrak ni, kontrak itu saya dipikirkan dari segi dasar ekonomi baru tapi tidak dari segi rakyat terbanyak. Tidak, kawasan api air pun tak selesai, tak rasa bertanggungjawab ke kita. 60 tahun merdeka, ada lagi kawasan tak selesai api air. Peluang perniagaan kecil, pusat-pusat gerai-gerai perniagaan. Saya bukan nak sebut saya, pengalaman saya di Pulau Pinang bila saya ambil alih daripada Tuan Abdullah Badawi di Pulau Pinang, saya selesaikan pertama api air. Saya kata aku nak jadi pemimpin masa itu, nak megah sebagai Menteri UMNO yang hebat ni. Api air di kawasan Pulau Pinang tak selesai. Saya kata in 3 months you selesai itu. Dan gerai-gerai kecil, seluruh kawasan kita buat gerai-gerai kecil dan perumahan dan sebagainya lah ya. Dia mesti ada tekad politik yang jelas. Yang ketiga tadi, ini katanya Pusara tu ada tip lah. Saya ingat kalau beri ruang, perbincangan terbuka, suarakan ya, dan menjadi satu ialah effective public intellectual. Dalam ceramah dulu saya sebut umpamanya
impeccable Reith lecture oleh Edward Said, ya, sehingga tentang rule of public intellectual itu bagi saya itu very compelling untuk kita kaji dan teliti. Tapi tentu dia tak semua ahli akademik itu menjadi semestinya juru cakap rakyat. Tidak semua, saya faham. Setengah itu memang dia fokus disiplin dan research dia. Kita terima lah bahawa ahli ilmu, majlis ilmu ni dia mesti ada kepelbagaian dia. Tetapi concern tentang pendidikan rakyat itu harus ada. Terima kasih. Okey, silakan. Soalan ada sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sri, saya Dr. Zaman dari UM. Saya dulu pernah mencatat sejarah bermotosikal dari Kota Baru ke Kuala Lumpur, ya, semata-mata untuk memudahkan saya mengikuti perbicaraan Mahkamah Datuk Seri, ya, pada 98 dulu, serta menjadi demonstrasi, ya, di Kampung Baru. Saya ada 2 soalan saja kepada Datuk Seri. Soalan pertama saya adalah meneliti karya politik Datuk Seri. Didapati bahawa Datuk Seri lebih lama berada dalam Pakatan Pembangkang, iaitu mulai 1998 hingga sekarang, walaupun sekejap berada dalam kerajaan, berbanding dengan tempoh berada di dalam kerajaan, iaitu daripada tahun 81 hingga 98, itu 17 tahun. Cuma walaupun tempoh berada dalam kerajaan itu lebih pendek, didapati bahawa Datuk Seri, ya, jauh lebih berjaya pada waktu tersebut memberikan impak kepada masyarakat, seperti yang Datuk Seri sebutkan tadi, bahawa apabila Datuk Seri dapat melakukan sesuatu untuk membantu rakyat, ya, di Pulau Pinang, selepas mengambil alih daripada Palah, ya. Jadi soalan saya adalah berdasarkan kepada realiti yang ada sekarang ini, ramai kawan-kawan saya yang bertanya, Datuk Seri cakap we have the numbers, sampai bila nak ada, ya. Jadi ada pertanyaan yang menyebut bahawa disebabkan Datuk Seri sendiri sebelum ini pernah mempunyai rekod menyertai kerajaan dari dalam, dan sekarang ini Datuk Seri juga diketahui tidak mempunyai apa-apa masalah peribadi yang besar dengan Tan Sri Muhyiddin berbanding dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi apakah yang menghalang Datuk Seri daripada menyertai kerajaan yang ada pada waktu sekarang ini, sedangkan dengan kekuatan ahli parlimen yang Datuk Seri ada sekarang ini, jika Datuk Seri mengambil tindakan menyokong kerajaan yang ada sekarang, sudah pastilah Datuk Seri akan diberikan peranan yang besar dalam kerajaan yang ada sekarang ini, di samping mendapat pujian daripada masyarakat di atas kesanggupan mengorbankan kepentingan peribadi mungkin untuk hanya sekadar menjadi nombor 2 dalam kerajaan. Okay, kalau boleh soalan dulu. Okey, satu cukup dulu. Satu. Terima kasih. Mana you tahu saya di pelawar jawatan timbalan Perdana Menteri, tak? Tu ada Tan Sri Muhyiddin bagi tahu ke? Baik, saya itu tak baik. Saya serius. Bila Tan Sri Muhyiddin ambil alih jawatan Perdana Menteri, walaupun saya tidak setuju, ya, dalam politik ini kita ada etika. Dia manusia, dia golongan khianat pada bersatu, golongan khianat pada keadilan, golongan khianat pada UMNO, bersongkol dan untuk tubuh kerajaan. Pas ni dia ikut siapa yang menang. Masa Tun Sri Najib, dia sokong Najib, kemudian Tun Mahathir, dia sokong Tun Mahathir, dan sekarang Tun Tan Sri Muhyiddin. Itu tak apalah, ya. Tapi yang lain ini, jadi kita dari segi etika, kita kena fikir, apakah kita mahu bersama dengan kelompok pengkhianat yang berkuasa. Itu satu. Tapi walaupun saya ada pandangan kuat gitu untuk kepentingan negara, saya masih pergi bincang, berunding dan beritahu kepada Tan Sri Muhyiddin, kalau kamu lakukan yang sebaiknya, hentikan rasuah dan penyelewengan dan bantu rakyat dasar ekonomi, saya sebagai ketua pembangkang tetap akan sokong dasar-dasar itu. Itu saya tak balik. Tak semestinya saya jadi menteri. Itu. Tapi tak berlaku. Itu mesyuarat. Nak panggil pun tak berani. Saya ketua pembangkang. Kita tengok dalam sistem demokrasi ni, Perdana Menteri, ketua pembangkang, ada perundingan. Tak ada. Ya, ini dia sikap. Yalah, kalau sidang media pun tak ada, jumpa ketua pembangkang lagi lah, tidak ada. Tak apa. Tapi soalnya, mengapa yang kita nak gopoh sangat cara begitu? Ya? Saya baru ni tekankan kekuatan jentera pilihan raya. Kalau ada jalur lain, kita jalan, tidak henti, ya. Tetapi yang kita tumpukan juga pilihan raya. Tak apalah kalau kita sudah sebut tadi, kita dah tunggu 22 tahun, takkanlah tak boleh tunggu setahun lagi. Okey.
Tak, dia jika ada kesilapan politik terbesar yang mungkin telah Datuk Seri lakukan, apakah ia kerana Datuk Seri mungkin terlalu mempercayai individu tertentu, seperti yang kita tahu Tun Dr. Mahathir setelah menzalimi Datuk Seri pada tahun 1998 dan memang dikenali sebagai seorang pembelit besar, masalahnya mengapakah Datuk Seri boleh mempercayai beliau sekali lagi pada tahun 2018, dan apakah setelah 2 kali dipatuk ular ini Datuk Seri akan sanggup lagi untuk bekerjasama dengan beliau, ataupun apakah kesilapan terbesar Datuk Seri adalah bukan kerana mempercayai individu yang salah ini, tetapi kerana menyertai parti politik yang salah, iaitu UMNO. Sekiranya Datuk Seri tidak menyertai UMNO pada tahun 1981, apakah kemungkinan penghujung karya politik Datuk Seri adalah berbeza sekarang? Terima kasih. Saya tidak pernah menyesal menyertai UMNO pada 1982. Saya menerima pengalaman. Saya rasa saya membuat sesuatu baik dan persahabatan dan memahami sentimen kelompok Melayu yang lebih, kerana sebelum itu saya walaupun sekutu bahasa Melayu Universiti Melaya Latif, kemudian dengan ABIM, tapi dengan pengalaman dengan UMNO itu sangat berharga, termasuk pengalaman dalam kerajaan, pelbagai kementerian. Jadi saya tegaskan, saya tidak merasakan harus apologetik, itu saluran yang perlu pada ketika itu. Kemudian kita menang 2018, masa itu saya di penjara. Walaupun saya tahu sikap Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong pada masa itu sangat positif, seperti mana sudah tahu, dia hubungi saya masa saya sebelum bebas, bagi tahu dia conscience dia clear, dia tahu tentang kes dan dia tahu tentang penganiayaan dan kezaliman, dan dia akan sebaik surat sampai pada dia dan mesyuarat diadakan, dia akan bebaskan segera. Saya tahu tu, tetapi pada ketika itu konsensus di kalangan kawan-kawan dalam pembangkang, khususnya dalam Amanah dan DAP, adalah untuk menunjukkan Tun Mahathir, dan Tun Mahathir nampak kelihatan semua reform bebas hanua hentikan rasuah semua walaupun orang Kedah kata tak ada titik di bawah. Jadi saya oleh itu ikutlah konsensus, walaupun saya berat. Kalau saya lihat beberapa surat-surat saya yang saya seluduk keluar dari penjara itu menyebut, itu yang saya sebut yang soal leopard spot twice, jangan dipatuk oleh serpent twice, itu semua dalam ungkapan menggunakan Shakespeare. Tak kala surat saya kepada Biro Politik mengingatkan mereka, andai kata kamu rasa terpaksa bersama, tolonglah ingat hal-hal yang demikian. Jadi ialah satu kebijakan yang tidak bijak pada ketika itu, kita faham, tapi mungkin keadaan di politik juga circumstances, jadi keadaan pada ketika itu sedikit memaksa. Saya tidak yakin, dan semua kawan-kawan ada, dan ini saya tulis kalau sudah teliti, mungkin kita publish ketika dulu, kerana saya kurang menulis tentang pengalaman lama, sebab saya tidak mau ini jadi memesongkan. Kita nak tuju ke depan doa si marah yang lama tak jadi juga, jadi kita ke depan. Itu yang sebab maka saya tidak publish yang lama-lama. Okey, ada lagi soalan lain? Okey, saya ringkas, cepat dan padat ya. Saya pilihkan apa ni dulu. Orang tadi, okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Datuk Seri. Saya ada satu soalan lah. Saya tak tahu macam mana nak padatkan, tapi soalan saya senang saja. Sepanjang 22 bulan kerajaan PH memerintah, salah satu big obstacle yang menjatuhkan kerajaan PH itu sudah tentu datang daripada kerajaan itu sendiri. Kita semua familiar dengan istilah deep state ataupun daulah terpendam. Jelas backfired daripada pegawai-pegawai awam itu sendiri, terutamanya yang melihat PH adalah kerajaan DAP dengan majoriti kaki tangan awam yang dianggotai oleh orang Melayu, melihat itu sebagai dosa besar lah untuk berkhidmat pada kerajaan. Jadi saya masih lagi yakin
Kalau PH menang pada PRU 15 dengan DAP itu berada bersama kepimpinan Datuk Seri di kabinet, maka ini juga akan berulang sekali lagi, dan sudah tentu ini menghancurkan PH sekali lagi. Kita tidak bercakap soal reform institusi yang saya rasa PH gagal dalam tempoh 22 bulan ya. Apabila soal-soal Islam itu rasanya tidak ditangani dengan baik, tetapi ini persoalan yang paling penting tentang bagaimana pemerintahan Datuk Seri menghadapi cabaran terbesar dalam kerajaan, iaitu deep state dalam kaki tengah awam. Terima kasih. Orang yang paling banyak mengungkap soal deep state ialah Menteri Komunikasi sekarang. Rupanya deep state itu dia ketuai. Jadi jangan salahkan pejabat awam. Bagi saya, pejabat awam itu mampu bersama, saya ada pengalaman belas tahun dengan mereka di berbagai kementerian. Itu beberapa teman saya dalam Pakatan Harapan harus belajar juga ya, bahawa tugas mereka sebaik jadi menteri, mendengar, menyantuni dan perbaiki kalau ada beberapa pertelingkahan atau salah faham, dan kemudian move ya. Jadi ini saya rasa pengalaman kawan-kawan pun membantu ya. Dan saya ada sikap yang agak tegas dalam hal ini ya. Kerana banyak yang agak menyalahkan pejabat awam di state. Political appointment lain. Maksudnya jasa ke penangan khas, itu memang political appointment. Yang lain pejabat awam ni umumnya profesional, dan sebahagian dari mereka itu prestasi sangat baik. Profesor dalam berhubungan dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kewangan, Kementerian ada pengalaman, dan ada pegawai pejabat awam yang saya rasa dia ikut profesional, sentimen politik peribadi dia lain. Semasa saya ingat masa saya Menteri Kewangan, ada pegawai satu dua dari Kelantan yang cukup kuat sokong UMNO saya di masa di Kuala Lumpur. Bila dia balik Kelantan, dia jadi PAS. Tapi okey lah, itu hak dia masing-masing kan. Tapi tidak sedikit pun mengganggu kerja dia. Ini teguran sudah betul bahawa sebenarnya juga sebab kita soal tidak pandai menangani berbagai masalah Islam itu lebih politik. Soal adib sama sekarang sama juga. Ini kerajaan Melayu Islam ya. 355 tak ada sebut pun sekarang. Jadi urutan keutamaan dari nombor 1 dia jadi nombor 15. Jadi nampaknya bahawa kenyataan tokoh-tokoh Melayu dan Islam pada kita itu dalam menyerang itu hanya menggunakan kerana label DAP ya, padahal mereka tidak konsisten. Kalau benar dia lurus dan konsisten dan istiqamah dalam ruhul jihad ya, mengapa terbengkalai semua soalnya? Yang nampak sangat tertonjol itulah 355 dengan adib sampai sekarang tak ditangani ya. Jadi oleh yang demikian, sebagai pengajaran macam apa yang sudah sebutkan tadi, saya setuju, iaitu kita boleh jadi dalam kerajaan, kita mesti terima kenyataan bahawa penjawat awam ini punya peranan yang tertentu dan khusus. Jangan langgar dia punya peraturan dan kaedah kerja biasa, melainkan jentera politik. Jadi kita kadang-kadang membedakan. Saya pergi ke Port Dickson, bagi contoh, minta maaf sikit ya. Memang DO yang Ketua Majlis Perbandaran dulu gambar Menteri Besar dulu dengan wakil rakyat, ya orang kata tengok sini orang ni, tengok dulu dengan iyalah dia DO pegawai daerah. Siapa Menteri Besar datang, dia sambutlah. Tapi kalau kita nak prasangka kepada dia sebab begitu, kita salah. Sebab sekarang dia bergambar dengan kita, tapi dia kerja jalan dengan sebagai profesional. Jadi kita sebagai pemimpin tak boleh dendam kesumat lama. Saya tengok sebab itu dalam politik ni orang kata saya maaf tahap dewa ya. Tapi bukan kalau politik ini asyik marah beratus orang pemimpin yang maki hamun saya dulu. Kalau saya dah ungkit satu persatu, saya tak jalan kerja. Jadi saya kata okey sudah. Tapi kalau kamu buat juga lagi, aku lawan. Saya macam tu ya. Jadi kita move on, itu yang penting. Kita nak fikir negara tidak. Saya ditanya dari Washington ke New York ke London, have you actually forgiven? Why do you forgive Mahathir? He was cruel, he was oppressive, he was this, that. Saya kalau dalam orang Islam kita kata fa'aslahu baina akhawaikum ya. Tetapi saya kata dendam kesumat juga ini disease of the heart. Dia penyakit hati. Kalau kita nak fikir terus, jadi dia ganggu kerja kita semua. Jadi kita move on.
Itu yang saya rasa harus kita lakukan dalam Ya. Saya tengok Datuk Seri pegang Ya, mikrofon. Okey. Okey, sebelum itu siapa lagi nak bertanya soalan sebab jadi saya harap soalan itu ringkas, padat dan tepat dan dijawab juga oleh Datuk Seri secara Time dah. ringkas, tepat dan padat. Okey. saya kenduri. Okey Datuk Seri. Okey, saya ada satu soalan. Soalan banyak dapat jumpa dengan Datuk Seri ni. Tapi saya fokus satu je. Saya lihat Datuk Seri sebut tadi perkataan tepatlah, tekad politik. Saya perhatikan kerajaan kita ni sejak saya memantau urusan pendemokrasian ni begitu lama. Sesiapa pun jadi kerajaan tak ada tekad politik untuk melaksanakan perkara yang dijanjikan, perkara yang baik kepada negara, perkara yang baik kepada rakyat dan demokrasi. Okey, itu pembukaan saya dan Datuk Seri pun sebut perkara itu tadi. Jadi saya perhatikan semua orang setuju kemeluk negara kita sekarang, politik negara kita sekarang berpunca daripada aspek wakil rakyat melompat parti. Itu puncanya segala-galanya. Kalau tidak ada PRN di Sabah yang akhirnya menjadi penularan COVID, tidak ada pertukaran kerajaan pintu belakang dan sebagainya. Semuanya berpunca daripada sikap wakil rakyat yang lompat parti. Jadi kenapa susah sangat? Tak ada siapa pun ahli parlimen, tak ada siapa pun parti yang bercakap pasal kemukakan akta anti lompat parti. Kalau itu sebagai puncanya, banyak negara-negara maju demokrasi di dunia yang ada parti hopping, anti parti hopping laws ni. Jadi di UK, Datuk Seri sedia maklum, akta parti politik dia lompat parti. Jadi kita, saya nampak tak ada kerajaan pun yang nak bercakap pasal itu. Padahal semua setuju yang lompat parti lah menjadi punca kejatuhan kerajaan, punca kepada politik yang tidak stabil dan sebagainya. Jadi saya perhatikan tekad politik tak ada. Undi 18 tidak dilaksanakan bermacam alasan dan helah. Saya tahu sebabnya, Datuk Seri, tapi alasan baik. Jadi itu tak ada tekad. Daripada 211 ahli parlimen mengundi menyokong undi 18, sekarang ada yang tarik balik sokongan dan sebagainya. Begitu juga dasar bahasa kebangsaan, dasar persekolahan, dasar pelajaran, semua ketiadaan tekad politik untuk melaksanakan apa yang baik pada negara, pada rakyat dan itu. Jadi berbalik pada lompat parti tadi, ditakdirkanlah sekarang Datuk Seri Ketua Pembangkang dan telah pun dicalonkan sebagai PM untuk berdepan dengan PRU 15 bagi Parti Pakatan Harapan. Apa pendirian Parti Pakatan Harapan terhadap lompat parti ini dan anti lompat parti ini, adakah akan dibawa dalam parlimen yang akan datang? Kerana inilah penyelesaian segala masalah yang kita hadapi sekarang. Dan kalau tidak mau kemukakan anti lompat parti sekalipun, sekurang-kurang ada usaha untuk menyekat supaya seperti kalau sesiapa lompat parti, kerusi asalnya akan kekal kepada parti yang dia menang, yang parti yang dia dulu bertanding. Jika itu dapat dilaksanakan, tiada siapa pun nak lompat parti sebab tak ada manfaat kepada parti yang nak menerima dan tak ada manfaat kepada ini. Tapi tak ada usaha ke arah itu saya nampak. Jadi saya rasa parti mana sekalipun yang memerintah negara kita, selagi tekad politik untuk membetulkan proses pendemokrasian yang tidak diperbetulkan, saya rasa masalah kita akan berulang sampai bila-bila. Saya rasa soalan tu jelas. Kita kumpul semua soalan tu boleh. Pendek-pendek aja. Pulau Pinang dah luluskan anti-hopping law. Tetapi dia ada problem lah, constitutional, dia kena pindah pelbagaan. Kemudian ada yang pertikai soal hak seseorang itu membuat pilihan. Bila parti dia menjadi kata buahnya kelencong, parti dia jadi rosak, katalah parti yang Demokrat, kemudian dia isytihar parti itu nak jadi komunis umpamanya, apakah hak? Jadi ada debate. Tapi dari segi Pakatan Harapan kita setuju. Jadi kita teliti dua kemungkinan. Satu, sama ada untuk kedudukan itu beralih kepada parti asal, ataupun dia gugur dengan sendirinya seperti yang berlaku di Pulau Pinang, walaupun it's not still challenged at the federal court,
dan federal court nanti selalu dianggap akan rule in favor of basic right of citizen. Tapi ini boleh dilakukan melalui pindaan perlembagaan. Tapi kalau saya nak sebut sebagai test case, kita dah pindah di Pulau Pinang. Okey, silakan. Kemudian Prof Chan. Terima kasih Sri. This is a very good opportunity for us to really express ourselves. No holds barred. I think you have done so far so well. Answering walaupun tak tepat adalah But what I'm saying, I guess there's a saying say that the fish rots from the head. Yeah, this is a Chinese proverb lah dan juga apa yang kita lihat tadi, saya nak timbulkan satu isu yang sungguh berat. Everybody is talking about it. Even Datuk Seri pun tadi mention why DEB fail with the comma. Kita maklumkanlah berjaya itu ada, tapi a single issue yang boleh meruntuhkan bukan hanya DEP tetapi negara as a whole is corruption. So this is where saya rasa lah there are so much politicians, lawmakers talking about corruption, but there's very little action that has been gone to check this. In particular, see what happened to our neighbor, southern neighbor. They done deal with corruption. See where they are now. They are 53 sort of 53,000 USD per capita contohnya, versus kita 12-13 ribu. Kita struggle because they managed to eliminate this. And there is also one strong move hari itu to letakkan SPRM, which is the ibu, the mother of agency addressing this corruption, to be placed under parliament and yet to be done. 22 months of PH. We have yet to see it. So my soalan Datuk Seri, if you are going back, if you are given power, will you put this as a top priority? And you know dalam Islam pun corruption ni is one of the top dosa besar, and we have to address this kalau kita nak move forward. Thank you. Terima kasih. Sebab tu saya kata good governance ini, good governance mesti di atas. Good governance meaning mesti lead the country daripada rasuah. Saya 2 minggu yang lalu, saya yang minta nak pergi jumpa SPRM. Bukan dipanggil oleh SPRM. Saya bawa precisely ini. Saya kata jangan jadi senjata politik. Ya, mengapa boleh biar rasuah itu menular begitu besar di kalangan Perikatan Nasional dan tidak disiasat dan tidak lakukan apa-apa? Walaupun dia jawab dia siasat, saya diam-diam dah hantar ke pegawai negara dan pegawai negara tak ambil tindakan, dan nampak sangat pilih kasih. Dan saya bagi contoh itulah yang buang MDB untuk ahli parlimen. Kalau ahli parlimen itu kekal dalam UMNO di dakwah, kalau dia lompat ke Bersatu sokong Tun Mahathir, dia lepaskan. Jadi ini yang menyebabkan orang pertikai SPRM. Jadi saya setuju. Kalau tanya saya, kalau saya lihat 1997, di antara sebab saya bertelagah dengan ketua pada masa itu adalah undang-undang SPRM, undang-undang BPR pada ketika itu, memberi kuasa kepada BPR untuk bertindak walaupun orang itu dah berhenti 5 tahun 10 tahun, tapi dapat dikesan wang itu diambil masa dia berkuasa. Itu yang dibantah oleh sebahagian ahli jemaah menteri, dan saya ada pertelagahan juga hal itu. Jadi saya setuju ini harus jadi keutamaan melalui tekad politik yang Prof sebut tadi, tekad politik untuk membatal rasuah. Memang ialah saya kata, kita cakap Melayu, Islam memang mengaitkan kalau rasuah itu menjadi satu amalan dan budaya systemic. Now it's a systemic problem. It's not an easy problem to resolve, but it has. Yeah. Project. Yeah. Okey. Salam sejahtera dan selamat pagi. Datuk Seri, saya Chang Pengki daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, tetapi saya tak mewakili institusi saya. Saya cuma menyuarakan sebagai seorang rakyat Malaysia. Asal saya daripada Kepala Batas, sebelah Pemak Lampau lah, Pak Lam tempat Okey, so saya ni sebenarnya dah lama lah mengangguti dalam Majlis Profesor Negara, dan pada suatu ketika tu sebagai setiausaha untuk Kluster Perpaduan Nasional. Tadi banyak kita cerita tentang etnik dan sebagainya, hubungan etnik. Tetapi masalah dia selalulah kita juga nampak dia orang politik dan juga mungkin orang celik pandai, dan juga tambah pula dengan keadaan media sosial sekarang ni, banyak yang isu yang katakan perkauman.
Tadi pun kita dengar juga ada yang katakan perkauman ni. So sekiranya yang berhormat Datuk Seri nanti jadi Perdana Menteri nanti, bagaimana kita nak menangani isu yang katakan perkauman ini, dan bagaimana pula kita katakan mencapai perpaduan nasional yang seperti mana yang kita idamkan, yang sepanjang masa ini kita tak nampak yang katakan sesiapa pun dalam kerajaan tu betul-betul nak mencapaikan satu yang katakan pembinaan negara bangsa yang untuk semua rakyat Malaysia. Cuma selalu je kita nak mainkan dengan kaum ini, kaum itu, dan juga selalunya kebetulan saya ni etnik Cina, selalu juga lah yang jadi mangsa. So itu yang saya nak suarakan sebagai suara rakyat seorang Malaysia tu. Terima kasih. Tapi dia melibatkan semua pihak. Dari segi kerajaan mesti dasar yang jelas. Saya tidak setuju seperti yang saya sebut, polisi yang terang diskriminatif, ya. Jadi tetapi masalahnya sekarang juga kadang-kadang kalau lihat seminar ataupun golongan korporat di kota, termasuk yang Cina, concern dia tentang masalah poverty itu kurang sangat. Jadi ada nanti perasaan pada orang Melayu, harap orang kaya ni, baik Melayu atau Cina, itu tidak langsung peduli. Padahal kalau saya mewakili di Port Dickson, saya tahu ada kampung nelayan Cina yang sangat baik, you know? Jadi ada kategori orang miskin di kalangan Cina dan lebih parah miskin di kalangan India, terutama di estate. Tetapi harus ada selain dasar kerajaan harus dibetulkan, supaya this race-based policies have to end, because it dah overtaken by time dengan events already, dan kita boleh selesaikan masalah Melayu dan Putra ini dengan transparent policies. Tetapi saya juga nak appeal dalam hal ini bahawa seperti saya sebutlah, kadang-kadang orang Cina cerdik pandai, dia cakap merit kerana dia tengok dengan meritokrasi ini Melayu ketinggalan. Dia lupa bahawa meritokrasi, kalau itu Michael Sandels compelling case against this obsession with meritocracy at the expense of justice, itu kena jaga. So kena ada perimbangan ni, di mana we need bukan sahaja Malay intellectual but also Chinese intellectuals to articulate on behalf of all Malaysians, not to be just defensive of the Chinese position. Sebab orang Melayu dia tengok China doing well apa semua, tapi you don't complain, you be discriminated. Kami ni kononnya in power, raja kuasa pemerintah Melayu, tetapi you tengok keadaan kemiskinan, tengok kesenjangan makin teruk lagi. Kerana yang mendapat manfaat bagi Melayu ini hanya golongan atasan, tetapi tidak di kalangan bawah. Jadi saya akan terus tegaskan keperluan masyarakat kita itu imbangi sebagai kesedaran rakyat yang menyeluruh. Ungkapan kawan-kawan kita masyarakat Cina, jangan hanya that kami rasa tertekan. Tidak, you cakap-cakap okeylah di sini, betul, tak ada profesor Melayu rasa tertekan di sini, tapi you pergi ke kampung, saya balik ke kampung di desa, I mean there's nothing. Look at their schools, look at the health facilities for them, the majority. Ini saya rasa harus iman. Orang banyak salah faham, kata Anwar ini nampak only doesn't concern for the Malays, dia banyak champion non-Malays. No, I want to be just. Malay, Cina, India, I want to be just, Kadazan, Iban semua. Tetapi saya juga tahu macam mana rasa gelisah masyarakat Melayu yang umum di bawah ni, yang rasa tidak diwakili dan rasa sebab itu kita tengok macam siege mentality. Bila dalam Pakatan Harapan, bila kita tak ungkapkan sangat dia punya transformation tu agak tu radical, ini menyebabkan ada pendulum swing. Jadi saya rumuskan sekali lagi keperluan gerakan raksasa rakyat untuk menyatakan bahawa kalau betul kita mahu this new Malaysian awareness, maka harus betul-betul kita bela rakyat yang miskin dan tertekan dan terpinggir. Terima kasih pada jawapan yang Datuk Seri berikan tadi. Kita telah pun melewati masa sebenarnya. Saya ingin gulungkan dengan menanyakan satu soalan. Saya harap Datuk Seri dapat jawab supaya timbul kepuasan semua yang terakhir ini, dan juga tu gulungkan. Kalau kita lihat semua perbincangan ni, dan Datuk Seri pun bukan orang yang baru, intellectual leader saya sifatkan, yang mengikuti perkembangan demokrasi di seluruh dunia, dan masalah dihadapi oleh demokrasi ini hampir sama, iaitu masalah
pengagihan distributif itu tidak dapat dilaksanakan dengan adil. Dan menerusi ucapan dan jawapan Datuk Seri beri tadi, Datuk Seri tekankan bagaimana soal ihtizam politik, soal good governance, soal etika, semua perkara ini telah dibicarakan lama, bukan baru. Tetapi untuk melaksanakannya, kita tidak ada contoh di mana negara di dunia ini yang dapat melaksanakan perkara-perkara yang Datuk Seri sebutkan tadi, sehingga orang dapat timbulkan contoh negara demokrasi ini, dapat atasi masalah-masalah ini tadi, korupsi, soal ketidakseimbangan pendapatan. Semacam dunia ini telah bergerak, Datuk Seri, ke arah seperti saya sifatkan tadi. Politician telah membuat conclusion, masalah masyarakat ni we leave it to them. Contoh di negara kita, orang nak belajar, kamu pinjam duit PTPTN. PH pun dah tak bercakap dah soal PTPTN sekarang ni. Adakah penyelesaian itu telah diterima sebegitu? Jadi kalau itu dengan garapan tadi Datuk Seri, dan dengan apa hujah yang Datuk Seri berikan tadi itu, kalau itu pendiriannya, bagaimana soal kolektif kepercayaan ini, terutama di kalangan pemimpin, apabila dengan masyarakat lain, apa dibuat bila ada kuasa lain, soal reform itu dapat dijayakan. Silakan. Dia kita tidak boleh serah kepada individu, tokoh ataupun parti, tetapi sistem itu mesti dan institusi itu mesti diperkukuhkan. Umpamanya, kalau orang itu bersalah dan SPRIM itu benar-benar bebas dan wibawa, walaupun dalam kajian dia akan bimbang, tidak perfect, tapi sekurang-kurangnya ada kemarahan. Umpamanya ada orang menganggap beberapa tindakan terhadap golongan yang pro Trump tidak akan berlaku kalau Trump berkuasa, kerana orang pertikai kebebasan Department of Justice. Tetapi diuji umpamanya badan kehakiman di Amerika masa pilihan raya, ternyata ada kecenderungan untuk pertahankan prinsip perlembagaan dan kebebasan. Jadi kita harus maju supaya institusi ini bebas, macam PDRM. Sekarang masalah kartel pengkhianat, kartel PDRM, kartel kontrak, ini macam dah jadi sesuatu yang leluasa dan tidak ada tindakan. Jadi sebab itu usaha reform ini saya tidak fikir mudah. InsyaAllah kalau saya diberikan amanah, saya tidak fikir dalam beberapa bulan saya boleh selesaikan. Tapi kalau pimpinan tadi, kepala ikan itu tidak rot dan tegas, cukuplah dengan umur kita, dengan kekayaan, apa lagi, bukan kita miskin, tapi nak juga nak rumah di seluruh dunia, nak pesawat peribadi, nak yacht peribadi, padahal itu jadi sebagai pembela rakyat. Kalau ini dapat ditegaskan, saya percaya perubahan itu dapat dicapai. Apa contohnya dalam dunia? Contoh perfect ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, hanya pada Rasulullah SAW. Tapi pada kita dalam beberapa isu, dasar ekonomi ataupun kebajikan rakyat atau kesihatan, banyak contoh-contoh yang dia lakukan di dunia yang kita boleh ambil dan timba dari segi pengalaman. New Zealand dalam beberapa hal kita boleh terima. Biden dalam beberapa langkah awal itu impresif bagi saya, kerana dia itu percobaan untuk melanggar satu sistem yang dominan dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada rakyat. Not too successful, sebab dominan dalam Kongres dan House of Representatives yang menentang itu juga kuat. Tapi tidaklah saya ni cenderung, tapi saya bagi contoh, ada anjakan di antara dia dengan Trump, Jadi saya yakinlah kita, kalau kita push dan macam kempen yang Sinar lakukan untuk anti rasuah, saya rasa dia ada kesan. You asak terus, tunjuk kebencian, tapi dia tak boleh general lah, anti rasuah. Jadi maknanya kepala bapa rasuah tu pun kata kita harus kempen anti rasuah. Kita ingat masih muda-muda dulu, Tanom Titi Kacon yang kita hantam pasal penindasan kepada rakyat petani di Thailand. Dia bapa rasuah, tapi dia juga kempen anti rasuah. Semua bapa rasuah ni juga dia turut bercakap soal rasuah. Oh, clean government dan sebagainya, jadi menteri dengan gaya, dengan lagaknya, tapi orang tahu latar belakangnya, tengok kekayaannya luar biasa. Jadi sebab itu saya fikir kesedaran rakyat ada, ini peranan
intellectuals, peranan besar Majlis Profesor untuk beriasakan yang kuat. Jadi mudah-mudahan kita boleh tingkatkan kesedaran ini dan bawa perubahan yang sangat diperlukan untuk menyelamatkan rakyat dan negara kita. Okey, Datuk Seri, saya tak bagi tutup lagi lah. Saya ada 3 klarifikasi yang saya hendak daripada Datuk Seri berkaitan dengan kenyataan Datuk. Saya ada kenduri. Nah, tak apa, ringkas. Okey. Jawapannya ya atau tidak saja. Ada boleh macam tu, ya tidak. Ringkas Mahkamah. sebab masa tu cepat. Datuk Seri kata tadi PM sekarang ni ada rasuah. Apakah dan itulah sebabnya kenapa Datuk Seri tak boleh berpakat dengan kerajaan sekarang. Apakah itu betul? Kalau dengar tadi, saya tak kata begitu. Ya. Saya kata ada kecenderungan ke arah memberikan kontrak kepada anak menantu. Dan ini adalah tugas SPRM untuk menyiasat dan menghentikan kebobrokan ini. Okay. Itu yang kedua, Datuk Seri sudah melawat SPRM, sudah memberi keterangan dalam kes yang Datuk Seri nak bagi tahu. Apa pandangan Datuk Seri tentang SPRM sekarang? Bebas, baik, semakin baik ataupun bagaimana? Dalam perbincangan tu SPRM memang bagi layanan baik dan mendengar. Dari segi tindakan, Ya, tetapi tindakan ni kita masih tunggu sebab tindakan ni banyak menekankan. Saya bagi contoh satu kes pemimpin keadilan, dia lanyak. Saya bagi tahu dia kalau betul rasuah, saya tak mencampur. Ya, dia terkejut. Saya kata I'm not here to defend any corrupt leader walaupun daripada keadilan. Tetapi saya nak tanya, sebab apa boleh dia dipanggil oleh seorang menteri kanan dan katakan kalau you lompat, kes tutup. Okey, dan memang betul lepas dia lompat, senyap sunyi kes. SPRM kita no, belum selesai. Okey, saya kata persepsi rakyat sedemikian rupa. Jadi oleh demikian saya beritahu kepada SPRM jangan jadi senjata politik. Kerana kalau politik berubah, buat secara profesional, dan saya hormat dan saya mahu SPRM itu lebih kuat. Okey, yang ketiga Datuk Seri bercakap tentang kebebasan bersuara. Jadi saya yang ini yang saya minat ni. Jikalah Datuk Seri diberi kuasa, betul-betul Datuk Bukanlah Seri jika bila. jika sama je tu. Jika dan bila itu sama itu mantik je tu. Okey, betul-betul Datuk Seri akan beri kami profesor, pensyarah, akademik, rakyat untuk bersuara tanpa sekatan. Kalau pengalaman saya tak tahu Profesor Zuan ingat tidak, masa saya Menteri Kewangan ada beberapa profesor termasuk Universiti Melaya yang menyerang Kementerian Kewangan dari segi kebijakan. Saya undang mereka ke Bank Negara 2,5 jam untuk berbahas dan berdebat dengan mereka. Tidak semestinya dia setuju dengan saya, dia setuju dengan mereka, tetapi kita harus beri ruang kerana dia committed, dia orang ilmu, dia rasa pandangan dia kita kena dengar. Yalah, pesan saya pada Datuk Seri lah ya. Bila berkuasa nanti jangan allergic pada kritikan. Baik Bapak Profesor, saya terima kasih banyak kepada nanti dulu ada soalan akhir. Kita dah di luar tak daripada ada masalah sampai pukul 12 kita berhenti. Jangan last je. Bagus, saya minta maaf. Kita dah di luar pada apa yang kita setujui. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Hormat Datuk Seri di atas jawapan-jawapan diberikan tadi. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Majlis Profesor Negara kerana memberi ruang kepada saya dan Prof Agus untuk bertanya kepada Datuk Seri dan kepada semua yang mengambil bahagian dalam menjayakan wacana kita pada pagi ini. Kita sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih dan kita sama-sama doakan Datuk Seri dapat menuai cita-cita dan nilai-nilai baik yang beliau angkat dan semai selama ini. Dengan itu saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum dan salam sejahtera.